Kish, Piala Dunia Qatar 2022 belum satu bola pun lagi disepak. Selama bertahun-tahun sebelum bola tersebut disepak, banyak kontroversi, Kish. Banyak kontroversi daripada segi penganjuran, pengelolaan, skandal, kes, banyak lagi. Itu perkara di luar padang. Di atas padang, belum sempat kita sampai ke pusingan akhir di Qatar pun, dah ada begitu banyak kejutan, Kish. Yang terbaru, Kish, juara Eropah. Juara Eropah yang pakai lencana juara Eropah di baju mereka tu tidak akan bersama-sama dengan 31 pasukan lain di Qatar musim sejuk nanti, Kish. National disaster di Italy, Faiz. National disaster. Finalmente. Bukan kerana mereka tidak layak ke Piala Dunia saja, tetapi ini adalah Piala Dunia kedua berturut-turut yang mereka gagal layak. And that is a national disaster. Kalau kita menyebut tentang Piala Dunia ni, antara pasukan yang paling sinonim dengan Piala Dunia adalah Italy. It's one of those things yang Piala Dunia ni adalah satu kejohanan yang memang kelayakannya haruslah berdasarkan merit. Tapi hang sentiasa expect setiap edisi tu kena ada a few teams yang kena berada daripada setiap benua di sana. Piala Dunia takkan lengkap kalau tak ada Brazil. Takkan lengkap. Kalau tak ada Argentina, takkan lengkap. Piala Dunia juga tak akan lengkap bagi aku secara peribadi kalau tak ada Nigeria. The Super Eagles, tak ada. Tak lengkap. Piala Dunia juga tidak akan lengkap sekiranya tidak ada Jepun. Sekiranya tidak ada, in many ways, Amerika Syarikat. Ramai juga berpendapat tak ada Mexico pun rasa pelik sikit. Right? But dalam konteks Eropah ni, there's a few teams yang kena ada lah. Kalau tak, it feels very awkward. Your Netherlands, your France, Spain, Portugal, Italy is one of them. Kerana negara-negara ni memiliki contribution yang sangat besar, yang berskala besar terhadap bola sepak, evolusi bola sepak, evolusi budaya, evolusi taktikal, sangat besar. Dan Italy, you know what's the most incredible stat even, Faiz? Kali terakhir Italy beraksi di pusingan kalah mati sebuah edition Piala Dunia adalah final 2006. And it will, next Piala Dunia yang boleh mereka layak adalah 2026. 20 tahun anniversary. 20 tahun anniversary. Dan kalau 2026 tu, it would be 20 years since Italy last played in the knockout stages of a World Cup. This is a national disaster, Faiz. Tapi kali ini lebih, sakit dia rasa lebih. Sebab 2018 bila mereka terlepas, pada ketika itu, skuad tersebut memang in a state of disarray. And jurulatih yang sangat tidak dihormati oleh pemain dan golongan penyokong sendiri, Gian Piero Ventura. Dia punya pertelingkahan dengan Daniel De Rossi dalam perlawanan terakhir mereka tu pun kita boleh nampak. But selepas perginya Ventura, Roberto Mancini masuk dan membawa satu era baru, satu harapan baru, satu mood yang positif. Yang melihat mereka membina satu pasukan yang sangat solid defensively, mengembalikan the defensive solidity yang Itali terkenal dengan, dan pada masa yang sama membina satu momentum di mana mereka tidak kalah untuk berpuluh-puluh perlawanan sehinggalah mereka menjuarai Euro 2020 tahun lepas. And for the first time ever in the history of football, Faiz, juara bertahan Euro tak layak ke Piala Dunia. Aku sebenarnya tanya apa yang bermain di minda pemain-pemain generasi ini di Portugal, terutamanya pemain-pemain daripada umur 25 sampai ke 32. Kerana kalau mereka 25, 4 tahun lepas dia orang 21, umur yang sedap untuk mula menampilkan diri di Piala Dunia. Tapi sekarang pemain yang umur 28 pun dah 2 Piala Dunia miss. Satu umur 24, satu umur 28. Satu kerugian yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. The next Piala Dunia mungkin dia dah 32, sama ada dia boleh bermain dengan national team ataupun tak, itu lagi satu persoalan yang dia kena jawab, kan. Terlepas 2 Piala Dunia, Piala Dunia ni adalah harapan setiap pemain bola sepak profesional. Bukan setiap pemain bola sepak profesional, siapa-siapa yang minat bola sepak, siapa-siapa yang bercita-cita untuk menjadi pemain bola sepak akan menaruh harapan untuk bermain di pentas Piala Dunia. Dapat minit pun anda rasa,
Oh, I've played at the World Cup. Have you ever played at the World Cup, Kish? Tak, sebab negara aku tak layak 2 kali berturut-turut. Itulah, bukan hanya daripada Itali ke? A major footballing country. Itulah soalan-soalan yang mereka kena berhadapan The dengan capital of football the culture. capital of football culture. Sepanjang hayat mereka selepas ni, mereka akan, hang main Itali dulu. Hang main club sekian dulu. Macam mana hang tak boleh main World Cup mah? Macam mana dia orang nak explain, Kish? Oh, negara aku, masa aku, negara aku tak layak 2 kali berturut-turut. We have your Verratti here, Jorginho, Barella. Squad ni yang hang boleh bagi dia orang main di mana-mana pasukan di satu dunia, Kish. Tak layak kepada dunia, Kish. Macam kata tadi, it's a national disaster. Dia akan menjadi satu perkara yang especially selepas menang Euro 2020, dia akan jadi satu perkara yang aku rasa kalau hang bagi macam ni. Kalau hang bagi pilihan dekat seorang rakyat Itali, okay, sacrifice Euro 2020 untuk kelayakan ke kedua-dua Piala Dunia 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar. Aku rasa dia orang akan trade, Kish. Sebab Piala Dunia adalah is a different breed. Piala Dunia is a different breed. Tambah-tambah pula ini adalah satu Piala Dunia boleh dikatakan pasca pandemik lah. Pandemic is coming to an end. Dalam di kebanyakan negara di dunia sekarang kan. So, hang bayangkan tak Piala Dunia ini, despite its controversy, macam mana it will be celebrated. Macam mana ia akan diraikan di satu dunia. Ia ditunggu-tunggu satu dunia. Ia datang di waktu yang tepat untuk dunia meraikannya. Tapi Itali tiada dalam keraian tersebut. Gila, Faiz. Even to think of it, aku tak boleh nak digest benda ni. Cuma ada satu benda yang aku nak borak dengan kau sini, Faiz, which is the fact that tahun lepas kejayaan mereka di pentas Euro tu sedikit sebanyak cover sikit isu-isu yang sebenarnya ada dalam skuad. Isu-isu yang perlu sekarang ini diselesaikan dengan segera untuk mereka membuka satu lembaran yang baru. There is an argument in Italy that Roberto Mancini adalah seorang jurulatih yang sangat baik dan sangat luar biasa. Tetapi perubahan yang dia bawa kepada skuad kebangsaan Itali ini bukan perubahan total 360 degrees reset. Tidak. Dia memperbaiki kelemahan yang ada di beberapa posisi tetapi tidak reset the whole team. Kerana mereka memiliki barisan pemain yang banyak yang sedang mengalami satu tempoh yang sangat sukar. And that's what aku nak tanya kau, Faiz. Sebab hari tu aku ingat masa kita buat show Bola Itu Live, kau sendiri ada describe pasal situasi skuad semasa Itali ni. Apa pandangan kau tentang the current Italian squad post winning the Euros? Pool of players dia sama ada tak cukup ataupun tak dibuka kepada pemain-pemain baru itu sahaja. Kita tengok musim ni musim masukan untuk pemain-pemain senior macam Cellini, Bonucci, kedua-duanya masih lagi belum retire daripada pasukan kebangsaan Itali. Ada juga di situ kita tengok pemain-pemain seperti dua centre back. Okeylah, aku petik lah dua centre back yang boleh gantikan Cellini dengan Bonucci ya. Mattia Caldara, kita ada juga mungkin Mancini daripada AS Roma. Kita ada juga Kapten AC Milan Alessio Romagnoli. Kenapa tak digantikan? Sedangkan ketiga-tiga pemain ini boleh dikatakan menghadapi decent season aku dah lupa dah tadi apa nak cakap. Tak, kau berborak pasal all these centre back options. Centre backs option. Benda-benda macam ni. Itali sentiasa ada reputasi sebagai satu negara yang lambat untuk pass the baton. Dia orang adalah reaktif bukan proaktif. Dia orang lebih kepada meromantisasi pemain yang over 30 years. Setiap kali pemain yang over 30 years tu dapat bermain dengan sangat cemerlang di Serie A, mereka akan julang dia sebagai seorang regional ataupun national hero. Benda-benda tersebut mengelabui mata mereka sendiri. Hakikat dia, Serie A, aku sebagai orang yang sangat mengikuti Serie A. Serie A bukanlah liga yang berkualiti paling tinggi. Ia, pada pendapatku, ia adalah salah satu liga paling
entertaining di dunia. Tapi kualiti dia tidak, Kish. Jauh berbeza dengan Premier League. Hang boleh kira sendiri sequence of passes. Berapa secara purata hang akan dapat di Premier League. Berapa secara purata hang akan dapat di Serie A. Serie A tak banyak, Kish. Tapi dia ada entertainment. Moise Kean, kenapa dia struggle sangat teruk 1.5 season di Everton. Dan kenapa dia boleh main di Juventus. Banyak kes-kes macam ni kan. Jadi, the hard reset tu perlu dilakukan. Dan mereka perlu lebih proaktif, bak kata hang tadi. In passing the button. Sekarang ni ada reluctance tu. Di semua kelab, di peringkat FIGCC, FA Itali, di peringkat national team, di mana saja. Nak pass baton daripada seorang jurulatih ke jurulatih lambat, nak pass baton daripada seorang presiden persatuan ke presiden persatuan lain kena tunggu dia sampai umur 75 tahun dahulu. Memang Itali adalah secara in general adalah negara yang they like to move at their own pace. Ya. Kalau hampir Napoli hantarlah, kalau hari ni kedai tu buka pukul 9, esok belum tentu. Kalau pukul 11 dia nak buka esok, itu hal dia kan. Itu hak dia. Sebab dia move at his own pace. Itu adalah Itali. Tapi kalau untuk hang compete dengan the best footballing nations in the world, sikap tu perlu diubah. Aku tertarik dengan apa yang cakap tadi pasal keperluan untuk Itali melakukan hard reset dan isu mereka di mana mereka sangat romanticize the old guards dalam bola sepak. Baru-baru ni aku dah dengar satu podcast yang membicarakan skuad Napoli, di mana mereka berkatakan bahawa even skuad Napoli ni pun antara benda that is holding them back a little bit now adalah di mana mereka masih lagi romanticize a lot of the old guards yang ada di situ. Old guards yang masih boleh contribute, tetapi melihat kepada barisan pemain muda yang ada, barisan pemain yang boleh score goal, like Victor Osimhen, incredible player nama dia semua, tetapi kebergantungan to the old guards tu yang to some extent is holding them back. And mengapa penyokong Napoli to some extent mahukan satu pembaharuan sikit untuk memastikan the younger players semua dapat satu sistem yang fresh yang boleh mereka manfaatkan. And that thing is evident even on the international stage dalam skuad kebangsaan Itali. Aku sangat setuju dengan benda tu. Kau sentuh bab defend, aku akan sentuh bab serangan juga, Faiz. Kebergantungan kepada Ciro Immobile and all these players up front. Aku tahu mereka adalah seorang pemain yang sangat kredibel, pemain yang luar biasa, pemain yang konsisten di Serie A. Tapi sampai bila kebergantungan itu nak exist? Sampai bila anda tidak mahu memberikan peluang kepada the younger stars? Tolak tepi Moise Kean, Faiz. The fact that Mancini nak bawa balik Balotelli itu pun adalah satu perkara yang bagi aku bukannya Serie A ketandusan penyerang Itali. I mean, I'm happy for Balotelli, tapi Serie A tidak ketandusan pemain Itali kan, penyerang Itali kan. Raspadori adalah seorang pemain yang sangat berkualiti pada pandangan aku. Dan berdasarkan, aku tahu mungkin di kempen Euro hari tu ramai yang berpendapat it was too early lah apalah, tapi berdasarkan apa yang aku lihat musim ini, aku rasa Raspadori layak diberi peluang. Gianluca Scamacca juga, yang aku rasa antara pemain yang incredible player, all-rounder sebagai seorang penyerang. There is a whole generation of young players. Nicolo Zaniolo. There is a whole generation of young Italian players, Faiz, yang bagi aku are old enough to be able to compete on the international stage. Kalau England boleh meletakkan harapan terhadap pemain-pemain macam Jude Bellingham yang muda, kenapa tidak Itali meletakkan harapan terhadap penyerang-penyerang yang lebih muda? Kalau Luis Enrique di Spanyol juga boleh meletakkan, dia sendiri berpegang kepada hanya satu atau dua old guards, tapi dia sendiri boleh buat the brave decision of dropping David De Gea daripada squad. Bila pemain tu dirasakan not up to his style of football and his standards, he drops them, makes the call. So bukan kita nak kata Roberto Mancini is a bad coach ataupun apa yang dia buat selama ini adalah satu kesilapan, tidak. Aku memuji Roberto Mancini dan perubahan yang dia bawa masuk, tapi sudah tiba masa untuk dia lebih agresif dengan perubahan tersebut. Jadi bagi aku, persoalan yang paling penting, should Mancini stay or go? Semalam Cellini kata he hopes Mancini stay. Semalam Mancini sendiri kata it is too early for me to make that decision. Secara peribadi, aku merasakan Mancini should stay sebab setup dia bersama Gianluca Vialli dan juga Daniel De Rossi to some extent there. There's a very solid setup. Cuma pandangan peribadi aku, mereka perlu lebih agresif
dalam melakukan perubahan. Perubahan yang perlu ada skala yang lebih besar. Dengan pemain-pemain yang lebih muda ini dibawa masuk. It is time for the old guards to move on. Dah betul-betul tiba masa. Kerana sekarang ni, target dia shouldn't be Euro 2024. Target dia now, tomorrow onwards, should be Piala Dunia 2026. Euro 2024 tu should be a building tournament for that 2026 World Cup. Because the biggest disaster adalah kalau 2026 pun kau terlepas nanti. Itu pandangan peribadi aku. Pandangan peribadi kau? Aku rasa ya, dia kena stay dan pada masa yang sama perlu ada satu salinan pemain daripada pemain-pemain yang sebelum ini ke generasi baru. Perlu ada poster boy baru, perlu ada captain baru bahkan. Perlu ada satu total reformasi total di Itali. Dan kita sangat sedih dengan ketiadaan Itali di Qatar, tapi kita juga tahu ini adalah apa yang this is what they deserve.